Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'da. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita sekali lagi diberi kesempatan, masa, peluang dan juga taufik untuk kita meneruskan pengajian kitab kita tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah berikan, Allah jadikan amalan kita ini sebagai bekalan kita dan juga Allah berikan kepahaman kepada kita untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk tajuk baru tuan-tuan malam ini, iaitu ciri kenabian. Tajuk yang pertama dah settle, iaitu ciri ketuhanan. Ada 13 ciri. Dalam kitab kita ni dia tak cukup 6 teras ataupun 6 rukun. Sebab kitab yang kecil ini dia hanya sebut dalam 3 rukun, dan 2 rukun yang panjang yang dia detailkan, iaitu rukun yang pertama ataupun teras yang pertama, cara kita percaya kepada Tuhan melalui 13 ciri yang ada pada Tuhan. Jadi 13 1. Jadi campur 9 malam ni. Jadi totalnya ciri ketuhanan dalam kitab kita hanya ada 13 campur 13, 26 campur 1, 27 ciri ataupun 27 pegangan. Dan plus pula malam ni ciri kenabian. Dia ada 2 sahaja yang detail, iaitu cara beriman kepada Nabi dan cara beriman kepada Allah Ta'ala. Ada 4 teras lagi, kerana sistem kepercayaan kita kepada Tuhan ni dia berteraskan 6. Jadi 6 ni lah kita panggil sistem. 6 cara kita percaya. Jadi 6 tu kena lengkap, cukup. Jadi teras. Itu dia panggil rukun. Kalau satu tak sempurna kita beriman, dia tak dinamakan kita ini beriman kepada Allah. Itu kena cukup 6. Cuma 6 itu yang paling fokusnya adalah 2 sahaja, yang lain mudah, iaitu beriman ataupun percaya kepada adanya Tuhan. Bagaimana cara kita percaya ada Tuhan? Yang kita akan belajar iaitu cara kita beriman adanya Tuhan ini melalui ciri-ciri yang ada pada Tuhan. Itu dia panggil kita percaya Tuhan ada ini, ada yang macam mana. Yang kita dah bahas ada 13 dan campur 13 jadi 26, campur 1 iaitu harus pada Tuhan 27 kesemuanya. Dan malam ni pula ciri kenabian ada 9 kesemuanya. Ciri asah dia panggil, ciri kesempurnaan. Kalau tak sempurna ciri ni dia tak boleh jadi nabi. Tu kita panggil, nak dakwa jadi nabi kena ada 9 ciri ni. Tak ada 9 ciri ni lah orang yang boleh ikut tu. Siapa dakwa jadi Nabi mudah-mudah dia ikut. Rasul Melayu pun ada yang kata Rasul Arab. Rasul Melayu pun ada. Kalau Arab ni boleh faham lah. Sebab Nabi kita orang Arab. Al-Quran bahasa pengatanya Arab. Islam ni bahasa pengata dia Arab. Setiap agama dia ada bahasa rasmi dia. Dia panggil bahasa pengata. Agama kita bahasa pengata dia Arab. Sebab tu kita belajar istilah agama ni, semuanya kita belajar istilah bahasa agama, bahasa Arab. Maksud bahasa Arab itu bukan makna Arab, tidak, makna agama. Dia lain. Setiap istilah agama berbeza dengan istilah Arab. Sebab tu orang Arab pun kena belajar. Kalaulah istilah agama ni tidak ada istilah agama, dia sama dengan orang Arab cakap, tak perlu lagi orang Arab belajar.
Kenapa? Karena agama itu diturunkan dalam bahasa mereka. Apabila sebut solat, orang Arab faham apa dia solat. Kerana bahasa dia, tidak. Apabila sebut solat, walaupun solat itu bahasa Arab, tapi orang Arab ni dia faham bahasa dia. Orang ini doa. Apabila kita kata aqimis solah, Allah perintah supaya dirikan sembahyang. Orang Arab tak tahu macam mana nak diri sembahyang kalau dia tak belajar. Dia hanya tahu solat ini doa. Oh, dia kata Allah perintah berdoa. Tidak. Allah perintah supaya mendirikan perbuatan dan perkataan yang kita panggil protokol sembahyang. Yang dalam tu ada 13 tu. Yang dalam tu ada perbuatan 8 dan juga ucapan 5 itu. Itu yang Allah dirikan. Allah perintah supaya kita buat. Baik. Jadi dua, kita nak fokus trust yang kedua. Jadi empat trust lagi, ada 6 sistem tu. Dia panggil belief system, sistem kepercayaan di dalam hati kita. Cukup 6 ini. 4 lagi yang kita tak belajar secara detail tu pun, iaitu cara beriman kepada malaikat, cara beriman kepada kitab, cara beriman kepada hari kiamat dan juga qada qadar. Cuma qada qadar kita dah bahas selingan secara ringkas minggu lepas. Jadi maknanya 3 lah dia fokus sini. 3 lagi dia tak sebut kerana mudah saja. Baik, kita sambung tuan-puan, iaitu ciri ciri kenabian yang termasuk di dalam teras yang kedua dalam sistem kepercayaan kepada Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qasad 7, dan wajib atas kita percaya. Baik, sebelum daripada ni tuan-puan, penutup minggu lepas, dan terkandumlah makna sekalian aqaid yang telah sebut itu dalam kata la ilaha illallah. Terkandum di dalam aqaid, dalam pegangan la ilaha illallah. Maksud apa? Maksud kalimah la ilaha illallah itu mengandungi makna. Makna apa? Makna mengandungi ciri-ciri ketuhanan yang kita belajar. Iaitu apabila sebut ciri-ciri ketuhanan ataupun aqaid, pegangan dalam hati kita, kita kena faham asas dia 13. 13 dia jadi 26. Kenapa 13, 26 tu? Sebab setiap satu ciri itu dia ada 2, lahir 2. Macam mana tuan-tuan? Contoh, kita sebut contoh saja, tak sampai 26 lah. Saya sebut contoh. Yang pertamanya, ciri pertama, dia ada 13 ciri. Ciri pertama, Allah Ta'ala ini mempunyai ciri yang bernama wujud. Satu ciri yang bernama wujud. Bagaimana cara kita nak pegang? Dia ada formula dia yang kita sebut, iaitu mesti ni decide akal kita. Maka kita buat keputusan. Kerana akidah ini tuan-tuan, kepercayaan ini ataupun pegangan ini, dia melibatkan soal keputusan yang kita mesti buat dengan akal kita yang menepati dengan real yang sebenar, hakikat yang sebenar. Jadi setiap kepercayaan itu, pegangan itu, mesti kita buat keputusan. Sebab itu tanggungjawab yang Allah tanya kita. Macam mana nak buat keputusan? Yang pertama, mesti Allah ini mempunyai ciri yang bernama ada. Itu keputusan kita buat. Kenapa kita boleh buat keputusan mesti? Kita dah belajar. Apabila kita belajar, kita faham dan kita pegang apa yang kita faham. Itu dipanggil iman. Kita belajar. Yang keduanya, kita guna akal kita. Yang ketiga, kita faham, guna akal sehingga faham. Lepas itu, last sekali, kita percaya apa yang kita faham. Macam mana kita percaya apa yang kita faham? Sehingga kita boleh buat keputusan. Ini tanda orang yang percaya. Apa yang dia buat keputusan? Mesti Tuhan ini bercirikan ada. Atau berbahasa ringkas kita, mesti ada Tuhan. Akal yang warah ni mesti akan buat keputusan, ada Tuhan ni walaupun tak nampak. Kenapa dia boleh kata ada Tuhan? Kita dah belajar. Kerana dalil akal kita. Dan dalil nakal yang Allah beritahu. Baik, pertama, satu percayaan. Aku panggil satu pegangan. Satu, dia panggil aqaid dalam diri kita. Dia panggil aqdum. Yang kedua, satu ciri dia mesti lahir 2 pegangan. Dia mesti lahir 2 pegangan, 2 kepercayaan kita. 2 yang mesti kita percaya. 2 ciri. Satu ciri lahir 2. Apa ciri yang kedua? Mesti tak tiada. Tu. Tiada itu mustahil. Akal tak boleh terima tiada Tuhan. Lepas tu nak kata tiada Tuhan tu akal tak boleh terima. Formula kitanya mesti ada satu, mesti ada Tuhan ni satu. Yang keduanya mesti tak. Apa yang tak tu?
tiada tu. Tak tiada Allah Ta'ala sampai bila-bila. Akal tak boleh terima nak kata Allah tiada. Apabila akal tak boleh terima nak kata Allah tiada, lahir keputusan kita. Keputusan apa yang lahir? Bukan ada saja. Keputusan lahirnya mesti tak, tiada. Tiada itu akal tak boleh terima. Apabila akal tak boleh terima tiada, lahir formula tak tu. Tak tu. Tak tiada. Tu pegangan juga. Tu istihalatu mustahilu tu. Jadi setiap ciri ada dua. Dah dua dah. Yang ketiga baqa. Kan Tuhan wujud kidam. Kidam dulu, wujud kidam. Ciri yang ketiga, mesti Tuhan bersifat dengan kidam, dengan sedia kala. Kita dah faham sedia kala tu apa, sehingga kita boleh buat keputusan. Mesti Allah bercirikan sedia kala. Ketiga. Keempat, mesti Allah Ta'ala ini tak mula. Allah tak ada mula, tu mesti. Kenapa? Kerana ada mula tu akal tak boleh terima. Kita ada mula. Allah tak sama dengan kita. Allah ini ciri dia tidak ada permulaan. Maka kita bukan sahaja percaya Allah ini kidam sedia kala, tapi kita pegang makna dia, iaitu tak ada permulaan. Itu ciri dia. Sampai bila-bila. Ini dia panggil ciri yang nak menutup ruang dan andaian. Mungkin tu kan Allah bersifat dengan sifat dia tu. Sebab tu kita kata hari ni Allah tak ada mula, suatu hari nanti mungkin dia ada mula juga. Sampai bila-bila dia tidak ada mula. Ada dia tapi tidak ada mula. Tu. Jadi 4 dah. Begitulah setiap ciri 13 tu, lahirnya 2. Sebab tu jadi 26. Settle tuan-tuan. Itu rumusan saja. Jadi 26 campur satunya dia panggil haruh pada akal. Yang ke-27 tu apa dia? Yang ke-27 ialah Allah ini haruh pada akalnya apa dia? Boleh mengadakan dan meniadakan suatu perkara mungkin. Settle tu pegangan kita. Baik, masuk yang ciri apa tu, cara beriman kepada Nabi, cara nak kenal Nabi. Ini cara nak kenal Nabi, walaupun kita tak pernah tengok rupa Nabi, tapi kita kenal Nabi. Kenal melalui info yang sampai kepada kita. Tu dia panggil, kita pun makrifah juga. Kita boleh claim dan kita boleh declare bahawa kita kenal Nabi kita. Siapa dia? Kenal melalui apa? Tak pernah tengok ni. Kalau jangan kata mimpi. Kalau mimpi pun bukan Nabi, dia tak kenal Nabi, tiba-tiba mimpi, macam mana? Orang yang kenal Nabi, dia boleh mimpi Nabi. Walaupun dia kenal melalui info sahaja. Tak pernah tengok rupa Nabi. Tak pernah tengok tubuh badan Nabi macam mana. Kata hebat, yang kata cantik. Yang kata lebih cantik daripada bulan purnama ni. Tak pernah tengok. Tapi kita kenal melalui info yang ada pada kita, yang sampai kepada kita. Info asasnya apa dia? Nabi ni dia ada 9 ciri yang ada pada dia. Ciri asas. Ciri kesempurnaan. Perfectnya Nabi ni, Nabi sahaja tuan-puan yang dipanggil insan kamil. Kita ni hanya tagline saja. Tak akan jadi kamil kita, walaupun dia nama kamil. Nabi sahaja insan kamil, insan yang sempurna. Orang lain tak akan sempurna. Nabi semua sempurna. Jasad dia sempurna, watak dia sempurna, ciri dia sempurna. Ni ciri ni watak lah, sempurna. Sabar Nabi, sabar yang sempurna. Kita sabar tapi tak sempurna sabar kita. Ada peratusan sabar kita. Tak sempurna macam Nabi. Berani, Nabi seorang pemberani. Tak boleh nak lawan sahabat Nabi yang handal. Ali karramallahu wajah ni tuan-puan, dia seorang yang handal bermain pedang. Kerana dia kecil lagi, dia ajar main senjata. Ni karramallahu wajah, sepupu Nabi Ali. Sayyidina Ali karamallah, dia seorang pemuda yang handal, seorang pemuda yang berani. Kecekalan dia, kehandalan dia, keberanian dia ada pada Sayyidina Ali karamallah wajah, sepupu kepada Nabi. Dia remaja lagi, dia dah ikut Nabi. Dia bukan alim saja, perfectnya Sayyidina Ali, tapi nak lawan sepupu dia, nak lawan Nabi tak boleh. Sempurna Nabi lagi. Sebab tu kalau kita baca sirah Ibnu Hisham, memaparkan kecekalan, ketangkasan, kehandalan Sayyidina Ali karramallahu wajah di medan perang.
Tapi nak lawan Nabi tak boleh. Itu sempurna Nabi. Berani Nabi sempurna. Handal Nabi sempurna. Walaupun sahabat Nabi cekap tuan-puan, kita baca apa pun sirah, selain daripada Ali karramallahu wajhah, ada lagi orang yang cekap. Omar juga sangat berani dan dia cekap juga. Tetapi yang paling handal sekali kalau kita baca sejarah, handal itu dari segi strategis, bukan handal dari segi kemahiran bermain senjata saja. Iaitu siapa dia yang masuk Islam tu? Tak ingat dah. Khalid ibn Walid. Dia ini handal dari segi strategis. Bukan handal orang lain lagi hebat. Tapi menonjolnya Khalid bin Walid dari segi kepakaran yang dimiliki mencatur strategi melawan musuh. Itu Khalid bin Walid. Sebab itu dia menjadi general perang, tidak pernah kalah walaupun sekali. Ini pencaturan strategi yang sangat bijak. Dari segi kehandalan bermain senjata, kehandalan melawan musuh, ramai yang handal. Antaranya yang lead ialah, leadernya ialah, yang ke depan ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ali memang seorang yang hebat. Tapi nak lawan kehebatan Nabi tak boleh. Nabi ni tuan-puan, dia orang panggil beraninya hebat dia, skill seni mempertahankan diri Nabi. Sebab tu Nabi dia bukan kuat saja. Kuat dia pun sempurna. Sebab tu dia boleh mengalahkan peninju ataupun dia panggil Arab ni tuan-puan, dia gusti, dia panggil gusti Arab. Arab ni antara hobi dia ialah permainan gusti. WWF tu ambil model orang Arab lah tu. WWE tak ingat dah tu apa E ke F tu. Dulu popular lah masa saya kecil-kecil dulu. TV berebut, TV 80-an tu, TV hitam putih. Tengok semua orang tua-tua kampung minat. Zaman tak ingat apa dia tu, Hak Ogon kan, zaman tu. Dia orang ni konsep tu tuan-puan, bukan dia orang yang dia rintih, tidak. Zaman jahiliah, zaman Nabi ada. Dan ada seorang, saya lupa nama dia, seorang yang handal, pergusti yang handal, tak ada nak kalahkan dia, tak boleh. Nabi boleh mengalahkan dia. Tu Nabi berjaya mengalahkan penggusti handal di Mekah ketika itu. Nabi ni dia orang hebat. Nak ceritanya tuan-puan, info yang kita nak belajar ini ialah asas dia. Kesempurnaan yang ada pada Nabi, yang asas ada 9. Tapi banyak lagi. Kita tak belajar berkaitan dengan kehebatan main senjata, tak. Yang tu tak. Itu tambahan. Yang asas malam ni kita nak belajar basic saja, ada 9 perkara. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan wajib atas kita percaya. Dan i'tiqad. Ni wajib apa ni? Wajib syarak. Maksud wajib syarak ni kewajipan yang telah digubal oleh Allah Ta'ala. Allah paksa kita supaya kita percaya dalam hati kita dan pegang dalam hati kita. Apa yang kita kena percaya ni? Kesemuanya ciri yang ada pada Nabi tu kita kena percaya. Kewajipan Allah paksa kita. Ini dia panggil wajib usuli. Siapa tak percaya, haram berdosa sampai bila-bila dan dia dihukum kafir oleh iyadzubillah. Hukum kafir ni tuan-tuan, kenapa ulama tekan sangat ciri, 6 ciri imam ni. Dia panggil 6 terah. Kena ada dalam hati kita ni 6 sistem kepercayaan kepada Tuhan, berteraskan 6 ni. Kenapa? Kerana nak pastikan bahawa kita dengan Allah Ta'ala ini betul ataupun tidak, dan nak pastikan kehidupan kita kekal ataupun tidak di syurga ataupun neraka. Orang yang tidak ada iman tuan-puan, kok mana pun dia akan kekal janji Allah. Walaupun Allah boleh masukkan orang kafir dalam syurga, tetapi janji Allah ini dia panggil wajib aradinya. Pada janji Allah Ta'ala, Allah kekalkan dia dalam neraka. Kalaulah tak betul syariat tuan-puan, semayan tak betul, akidah dia betul, semayan tak betul, walaupun dia rajin semayan, tak pernah tinggal 15 tahun sampailah 70 tahun dia meninggal dunia, dia tak pernah tinggal walaupun sekali, sakit pun bangkit semayan juga, tapi semayan dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Tu kita nak betul semayan. Tapi boleh tahan tuan-puan, kenapa? Kerana akidah dia ada dengan Allah Ta'ala, sistem kepercayaan dan hati dia yang dia pegang berbetulan cantik dengan apa yang dikenaki oleh Allah Ta'ala. Ada imam dia, akhirnya
setelah disuci, dibersihkan dosa dia di syurga, di neraka, dia akan dikembalikan ke penempatan asal dia syurga. Ini penting. Kenapa ulama kata nak jaga akidah? Kerana kehidupan kita kekal selama-lama di syurga, walaupun dia terpaksa disinggah transit dalam neraka nak bersihkan dosa dia. Akhirnya dia ke syurga juga. Tetapi kalau orang tak betul akidah dia, tuan-puan, kok mana pun dia tempatkan penempatan kekal di dalam neraka. Sebab neraka tu nama bagi lokasi, tuan-puan, nama bagi penempatan. Syurga juga nama bagi penempatan. Penempatan apa? Penempatan kita yang kekal selama-lama. Sama ada syurga ataupun neraka. Tempat neraka. Nama bagi tempat. Nama bagi tempat. Ini wajib, bukan sunat. Wajib kita. Sebab tu wajib kita belajar ilmu akidah, tuan-puan. Wajib kita belajar ilmu fiqh. Wajib kita belajar ilmu tasawuf. 3 ilmu tu wajib. Apabila benda wajib, dia tak popular lah, tuan-puan. Kerana syaitan kacau kita. Syaitan dia kacau supaya kita tak belajar wajib. Supaya kita semayang tak betul. Supaya kita tak kenal Tuhan. Syaitan dah berjanji dengan Allah, Allah izin kepada dia, Allah benarkan. Apabila Allah usir dia daripada syurga, maka dia minta satu permintaan dengan Allah, Allah beri kepada dia, Allah benarkan, Allah izin. Iaitu dia cuba untuk mencari manusia yang akan bersama-sama dengan dia, meramaikan tim dia dalam neraka. Alam-alam aku tak boleh masuk syurga, cuba pancing ataupun cuba panggil apa, da'iyah orang, ajak orang supaya meramaikan dalam penempatan dia di neraka. Itu Allah Ta'ala benarkan. Apa yang kita wajib percaya? Wajib mesti. Wajib kedua dengan makna mesti. Wajib bagi segala nabi-nabi dan segala rasul-rasul itu sidqun. Ini ciri pertama. Wajib ni dengan makna mesti. Nabi dan rasul ni bersifat dan bercirikan yang pertama apa? Sidqun. Sidqun ni apa dia? Erti sidqun ini benar. Ini ciri nabi yang pertama. Mesti nabi bersifat benar. Apa dia benar ni? Dan kitab ni tak sebut. Dia nak ringkas. Kerana dia orang panggil kitab bentuk matan saja, nak bagi kita nak bagi biasa biasa dengar saja. Yang kata benar ni apa dia, tuan-puan? Iaitu benar segala perkataan dan perbuatan Nabi ni menepati realiti yang sebenar di sisi Allah Ta'ala. Nak tahu benar tak benar ini dikira di sisi Allah. Perbuatan Nabi benar di sisi Allah. Perkataan Nabi benar menepati realiti di sisi Allah Ta'ala. Apa yang Nabi ucap ini benar di sisi siapa? Kita ke? Tak, di sisi Allah Ta'ala. Itu dia panggil apa yang Nabi ucap, apa yang Nabi buat sama di sisi Allah Ta'ala. Bukan Nabi buat lain, dia cakap lain, dia buat lain. Allah Ta'ala suruh lain. Tidak. Dia sama sahaja. Sebab tu kata ulama, Nabi ni benar ni dari 3 sudut. Benar hati dia, benar perkataan dia, benar ucapan dia. Ucapan dia, perkataan dia, hati dia sama. Tak ada beza. Kita hati lain, mulut lain, buat lain. Nabi tak? Nabi sama. Mustahil. Ciri kedua, mustahil bohong. Bohong tu mustahil. Kenapa? Karena Nabi ni dia bercirikan yang keduanya, tak mesti tak bohong. Tak bohong tu ciri Nabi. Bohong ni bukan. Bohong ni mustahil. Tak bohong itu ciri Nabi. Sebab tu kalau Nabi ni benar saja, mungkin suatu hari Nabi tak mustahil suatu hari nanti dia akan berbohong juga. Macam kita lah. Macam kita, tuan-puan, bagus kita ni tak pernah berbohong. Mungkin suatu hari nanti, hari ni bagus, 20 tahun dah bagus. Suatu hari nanti mungkin dia pernah ataupun dia akan berbohong. Kenapa? Sebab kita tidak bersifatkan tak berbohong. Ciri kita. Tapi Nabi ni ciri dia tak berbohong, itu ciri dia. Tak dusta, itu ciri dia. Tu. Dusta ni apa, tuan-puan? Bohong ni al-ikhbaru bima yukhaliful waqi'. Tu bohong. Nabi dia tak buat. Ikhbaru bima yukhaliful waqi'.
menceritakan sesuatu perkara yang tidak sama dengan realiti yang sebenar. Sebenar lain, cerita lain. Nabi tidak. Sebab tu Nabi ni apabila kita beriktiqad, pegang di hati kita Nabi benar perkataan dia, Nabi benar perbuatan dia, maka kita tak boleh nak kata Nabi berbohong. Tak boleh nak sandar kepada Nabi berbohong. Kemudian Nabi lepas pada dia berbohong, dia minta ampun dengan Allah Ta'ala. Tidak. Dia minta ampun dengan Allah Ta'ala itu bukan ampun kerana dia melakukan kesalahan. Ampun orang yang muqarrabin ini bukan kerana dia ini melakukan kesalahan. Beza tuan-tuan. Taubat kita dengan taubat Nabi beza. Taubat kita kerana melakukan kesalahan. Taubat Nabi ni kerana rasa diri dia bersalah walaupun dia tak bersalah. Maka lain tu. Tak sama ayat tu. Nabi taubat juga. Taubat muqarrabin. Taubat orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Iaitu taubat orang. Kenapa dia bertaubat? Kerana dia merasakan diri dia ini seolah-olah bersalah dengan Allah Ta'ala walaupun dia tak bersalah. Kerana Nabi tidak ada dosa. Dia maksum. Maksum ni dia dijaga oleh Allah Ta'ala. Kita kena usaha jaga. Dia dijaga daripada kecil lagi. Daripada dalam perut ibu dia dah dia dijaga. Bahkan ibu Nabi ni dijaga awal. Bapa Nabi kita tuan-tuan dan ibu Nabi kita, keturunan dia dijaga daripada awal, tidak pernah melakukan perkara maksiat. Nabi pilih, Allah pilih Nabi kita, bukan Allah jaga dia saja, tidak, Allah jaga keturunan dia. Dia lahir daripada keturunan orang baik. Walaupun mak Nabi kita ini hidup pada zaman yang tidak ada Nabi, tidak ada syariat. Dipanggil ahlu ataupun ahli fitrah. Orang yang hidup pada zaman yang tidak ada syariat. Tapi Nabi kita dia tidak melakukan perkara yang menyalahi dengan syariat. Sama ada syariat Nabi sebelum itu ataupun syariat bakal, yang syariat Nabi kita. Tu dia panggil maksum. Jadi Nabi kita tuan-tuan, dia tidak akan melakukan perbuatan berbohong sama sekali. Dalam kitab besar, dalam kitab Al-Qimah dia akan sebut syarah dia ni. Semua Nabi-Nabi kita tak boleh sandar berbohong. Jangan kita kata Nabi kita pun berbohong. Jangan kita kata Nabi Ibrahim berbohong. Nabi kita walaupun dia melawak pun benar. Lawak dia lawak yang benar, tak berbohong. Melawak Nabi. Kan pernah Nabi kata kepada orang tua, sehingga orang tua tu menangis, sedih. Dia kata, makcik tak boleh masuk syurga. Kenapa? Kerana orang tua tak boleh masuk syurga. Sedih makcik ni. Lalu Sayyidina Aisyah kata, betul lah makcik, kerana ahli syurga ini tidak ada orang tua. Semua ahli ahli syurga jadi muda. Semua umur sebaya 33. Tak perlu awet muda, memang muda dalam syurga. Kita sekarang ni dibangkitkan balik di syurga nanti. Ada qaul mu'tamad mengatakan rupa yang asal kita, rupa kita ni cuma jadi cantik je, tu je beza dia. Ada kata rupa lain, tapi yang mu'tamad rupa asal kita. Jasad ni lah yang akan dibangkitkan balik dalam syurga pada masa kelak. Titian sirat dengan fizikal ni lah, sehingga ke penempatan akhir kita syurga. Cuma kata Allah Ta'ala, Allah ubah rupa kita ini menjadi cantik. Jangan bimbang tuan-puan kalau rasa tak handsome, tak cantik, jangan bimbang. Di syurga semua handsome. Semua cantik. Di sini je cuba ikhtiar nak cantik, jaga nak cantik. Jaga nak handsome. Takut bini tengok tak handsome, tua-tua pun kena jaga. Jangan pakai kain selalu, kata bini, aku tengok tak handsome. Haji kata, apa nak pakai apa di rumah? Bini kata, pakai seluar bang, saya tak suka tengok pakai kain, tak handsome. Habis kita pun nak pakai kain lah, pakai seluar jean. Bini kata, bang jangan pakai seluar selek, tak cantik, tak handsome. Abang pakai seluar jean, macam saya pernah tengok abang 20 tahun dulu bang. Oh macam tu Mak Haji. Bukan kita lah ni, Mak Haji lain. Ada juga. Dia kira handsome. Cakap dengan Mak Haji, tak apa Mak Haji, tunggu aku akan handsome ni. Lah ni dah berubah habis dah, tak nampak cantik dah. Sebenarnya handsome, berubah pun handsome. Nisbah handsome ni nisbah. Nabi kata jamil ini adalah nisbi.
Apabila sahabat Nabi kata tazawwajul mar'ah li lima liha wa li hasibiha wa li jamaliha fazfar bi zatid din taribat yadaka. Nabi kata pilihlah 4 ciri kalau kamu nak menikah. Tak kira perempuan lelaki, pilih 4 ciri ni. Ciri pertamanya kaya. Kena fahamlah makna kaya bukan jutawan saja. Jangan cari jutawan semua. Dia kata nak kena cari jutawan. Kaya dalam agama. Boleh bayar mahal tu kaya dah. Boleh sediakan pakaian untuk isteri, kaya. Tu makna kaya. Cari yang cantik. Lalu apa makna cantik kata Nabi? Kata sahabat. Lalu cantik di sini kata para ulama, jamilun nisbi, cantik nisbah perseorangan, bukan nisbah umum. Kita cantik tengok. Mak Haji tengok kita handsome walaupun uban penuh. Janggut pun uban. Misai pun uban. Bulu keni pun uban. Bulu hidung pun uban. Ni, uban habis ni. Saya tak lagi dah tu uban. Akan datang uban juga. Ni pun dah uban dah. Naik nur dah. Ada cahaya dah. Baru umur 40 lebih dah ada cahaya dah. Cuma tak penuh lagi lah. Tunggu akan penuh lah. Handsome juga. Walaupun uban pun jangan bimbang. Mak Haji kata tak handsome. Tak apa Mak Haji. Awal yang akan ada handsome. Haji siap Mak Haji. Pak Haji tunggu peluang aja. Allah Ta'ala kebangkit kita di akhirat kelak, semuanya cantik. Nabi tuan-puan nak cerita dia melawak dengan seorang tua, tapi benar. Cuba kita melawak. Melawak kita menipu. Melawak je. Melawak lah tu. Sebab tu dia cakap siap-siap. Melawak je ni. Melawak orang kita. Menipu. Menipu lain. Tak boleh menipu tuan-puan. Tambah sikit pun dah tak boleh. Kenapa? Kerana ikhbarul bima yukhaliful waqi'. Jadi dusta tambah. Tak boleh. Habis. Kita ekspreskan tuan-puan. Yang kedua. Habis ciri pertama. Ciri yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala wa sadaqal mursalun, dan benarlah, artinya telah benar oleh segala mereka yang dijadikan rasul. Segala mereka yang dilantik menjadi rasul, benar, mereka tidak berbohong sama sekali. Kalau dia guna bahasa yang nampak berbohong, sebenarnya dia tak berbohong. Dia tak menipu. Kena faham apa yang bahasa yang diucapkan oleh Nabi. Kita tak sempat nak detail tu apa. Kita just panggil apa? Just review secara umum sahaja. Yang kedua, ciri yang kedua. Dan wajib atas kita percaya dan i'tiqad. Wajib bukan sunat. Percaya dan i'tiqad. Percaya dan hati kita dan pegang dan hati kita. Dan ni atas tafsir. Apa dia? Wajib bagi nabi-nabi dan rasul itu fatanah, mesti. Ini yang kedua. Dia tak ikut. Biasa kita bilang sidik amanah dulu. Tapi dia buat sidik fatanah dulu. Tak apalah kot mana pun. Asalkan cukup 4, cukup 9. Jadi 2 dah. Yang ketiga fatanah. Apa dia fatanah ni? Artinya, arti fatanah itu cerdik dan bijak. Jadi cerdik, bijak, pintar. Cerdik, bijak, dan juga kita panggil apa? Kita panggil pintar. Mustahilnya nabi-nabi dan rasul ini bodoh. Mustahil bodoh. Kenapa? Kerana nabi dia bersifat dengan tak bodoh. Tak bodoh tu ciri dia. Sebab itu nabi ni tuan-puan, dia bijak, pintar, boleh mengalah hujah dia ni, dia boleh mengalahkan hujah musuh. Apabila dia bercakap dengan musuh, dia berdebat dengan musuh, dia boleh mengalah dan mematahkan hujah musuh. Dan dia boleh memahami bahasa-bahasa Al-Quran dan bahasa-bahasa kalam-kalam Quran. Sebab itu tuan-puan, kita tak boleh nak sandarkan kepada Nabi melakukan perkara yang menyalahi. Kerana Nabi ni pintar. Dia akan faham apa arahan Allah. Dia akan faham bahasa Allah. Kalau Allah Ta'ala larang, memang dia tahu ini larangan. Kalau Allah Ta'ala kata larang, itu bukan makna larangan sebenar, dia faham. Nanti kita bahas di khianat amanah. Ini pintar Nabi. Melainkan Nabi sahaja tuan-puan orang yang memahami kecerdikan dia, kepintaran dia, orang yang memahami bahasa Quran. Sahabat tak boleh faham.
Pintar dan hebat, tahu mana sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hebatnya Abu Bakar ni tuan-puan, kalaulah Nabi kata ada lagi Nabi selepas daripada aku, orang yang layak menjadi Nabi ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bapa mertua aku. Dan juga sahabat karib dia. Sahabat karib dan juga bapa mertua dia. Satunya bapa mertua dia, yang keduanya sahabat rapat dia. Dua status Abu Bakar. Abu Bakar ni hebat dia. Sehingga Nabi kata, Nabi memperakui kehebatan Abu Bakar dari segi kepahaman ilmu dia dan dari segi ketokohan dia. Sehingga mana Nabi kata, kalau ada Nabi selepas daripada aku, orang layaknya ialah Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar dia tak faham semua bahasa Quran. Tak semacam dengan Nabi. Tetapi kalau nak tengok orang yang paling hampir kepahaman ialah Abu Bakar. Sebab tu turun iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang dah pertolongan Allah Ta'ala, wal fath, nescaya Allah memberikan kemenangan kepada kamu. Maka majoriti sahabat yang besar memahami apa dia tuan-puan ayat ini, memahami bahawa Allah akan bagi kemenangan kepada kita untuk memasuki Mekah. Orang Mekah ni tuan-puan dihalau daripada kampung halaman dia, diseksa, sehingga mereka terpaksa berpindah ke Madinah, tetapi mereka rindu nak pulang ke kampung halaman mereka. Mereka rasa rindu nak balik kampung balik. Turunnya ayat ni tuan-puan, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab antara orang yang faham, dia kata, tunggu, kita tak lama akan mampu, akan boleh balik kampung kita balik. Kenapa? Allah beri kemenangan, yang ini menang untuk buka Mekah, boleh masuk ke Mekah tanpa melalui proses peperangan, tak perlu perang. Tetapi Sayyidina yang faham betul-betulnya ialah Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, menangis dia apabila turun ayat ni. Sehingga mana Sayyidina sahabat besar tanya, orang lain semua bersorak tuan-puan, turun iza jaa nasrullahi wal fath, semua pakat tepuk tangan bersorak, seronok kita akan diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala. Tiba-tiba Abu Bakr As-Siddiq dia faham ayat ini lebih daripada orang lain. Dia menangis. Orang tanya dia, kenapa Sayyidina Abu Bakr menangis? Abu Bakar kata, ini tandanya bahawa Nabi akan pulang, Nabi akan bakal meninggalkan kita, Nabi nak wafat. Itulah yang ketepatan memahami ayat Quran ialah Abu Bakar. Memang itu, ayat itu antara tanda bahawa Nabi kita bakal akan menyelesaikan tugasan dia di dunia. Nabi ni tuan-puan, apabila selesai job dia, maka dia akan dipanggil oleh Allah Ta'ala kembali, balik. Dia tak akan berada di dunia. Selagi mana dia tak selesai tugas dia menyampaikan wahyu syariat, dia tidak akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Itu Nabi. Baik. Jadi orang yang faham betul-betul, cerdik, pintar betul-betul ialah Nabi kita. Nabi, seluruh Nabi 25. Kita sikit lagi tuan-puan. Saya nak berhenti awal. Sikit lagi. Satu ciri lagi. Kita tak sempat nak habiskan 9 hal ini. Satu ciri lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, mustahil bodoh. Jadi mesti Nabi bersifat dengan sifat fatanah, cerdik. Yang keempatnya ialah Nabi ini mesti Nabi bersifat dengan tak bodoh. Tak bodoh sampai bila-bila. Mana dalil dia? Firmanullahu ta'ala, wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya hendaklah kamu berhujjah akan mereka itu dengan yang terlebih elok. Ini Nabi dia berhujjah dengan para musuh dia. Boleh mampu mengalahkan musuh, mampu mengalahkan hujah musuh. Kepetahan ucapan Nabi, kepintaran Nabi, semuanya lengkap dan sempurna. Dan wajib atas kita percaya dan i'tiqad, wajib bagi nabi-nabi dan rasul-rasul itu amanah. Yang ketiga, mustahilnya para nabi dan rasul ini apa? Khianat, yakni belut, pembelut. Yakni nabi-nabi dan rasul-rasul itu yang kata amanah ni apa? Ini ciri yang ketiga tu Pak. Dia ada 4 ciri semua. Daripada 4 itu lahirnya 8, tambah harus pada nabi. Ini ciri yang ketiga, iaitu amanah. Dan yang keempat kan, amanah.
Yang ketiga, tabligh satu lagi. Amanah. Jadi amanah ni apa tuan? Amanah ini erti amanah itu kepercayaan. Tu. Orang yang boleh dipercayai, tu mana amanah. Amanah ni Nabi ni orang amanah ni orang yang apa? Orang yang boleh dipercayai. Orang yang boleh harap. Apa maksud orang yang boleh dipercayai? Iaitu Nabi ni tuan, orang yang melaksanakan segala perintah ataupun suruhan Allah. Dan orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Sama ada larangan haram, larangan makruh, dan juga khilaful aula. Tu Nabi dia tak buat khilaful aula. Nabi ni dia tidak akan melakukan 3 jenis ataupun bentuk larangan. Pertamanya larangan haram, Nabi tak akan buat sama sekali. Yang kedua larangan apa? Larangan makruh, Nabi tak akan buat. Kalau Nabi buat pun nak tunjuk bahawa ini makruh, bukan haram. Buat untuk tunjukkan hukum. Seperti Nabi pernah kencing sambil berdiri. Menunjukkan bahawa larangan yang Nabi ucap kepada para sahabat, kencing sambil berdiri ini bukan haram, tapi makruh. Sebab tu Nabi pernah buat dalam situasi tertentu. Maka sahabat pun tahu, oh larangan di sini, tak boleh di sini, maksudnya ialah makruh, bukan tak boleh haram. Kenapa? Nabi dia tak akan tunjuk contoh kalau benda itu haram. Itu sahabat kenal, tahu cara haram ke makruh. Dan yang ketiga tuan-puan, Nabi tak akan buat apa dia? Khilaful aula. Perkara yang terlebih baik jangan buat, Nabi tak akan buat. Kalau buat, menyalahi yang terlebih baik jangan buat, kita buat. Itu dipanggil khilaful aula. Seperti qaul Mu'tamad mengatakan khilaful aulanya apa dia? Jangan menggunakan air Zam-Zam untuk membersih najis. Kita kencing nak istinja dengan air Zam-Zam, khilaful aula, bukan makruh. Kerana air Zam-Zam ini air yang dimuliakan, air yang terbaik di kalangan seluruh air yang Allah jadikan di dunia ini. Air Zam-Zam pertama, air lain tak ada. Maka air yang terbaik ini jangan guna untuk basuh kencing, jangan guna untuk qada hajat, dan jangan guna untuk basuh najis di lantai dan sebagainya. Itu khilaful aula. Banyak lagi contoh khilaful aula tuan-tuan. Itu contoh yang popular kita sebut. Khilaful aula. Baca surah Sejadah pagi Jumaat dipotong dikerak 2. Khilaful aula. Aulanya jangan buat. Kalau nak buat juga penuhkan satu surah itu. Satu rakaat satu surah. Ada kita buat biasa buat, tak makruh, cuma khilaful aula. Surah pertama kita baca surah Sajadah separuh, wahum la yastakbirun, raka' sujud sejadah, kemudian bangkit, tatajafa junubuhum, sambung dalam 2 ayat, habis. Raka' sujud, sambung rakaat kedua, sambung balik ayat helaian seterusnya. Boleh ke tidak? Boleh. Makruh? Tidak. Tetapi khilaful aulanya jangan buat. Tersebut dalam kitab I'anatul Talibin. Jangan buat. Kalau buat ataupun dipanggil menyalahi dengan yang afdalnya, kita habiskan satu surah, satu sajadah, satu surah, satu rakaat, satu surah. Tu. Jadi Nabi tak akan buat 3. Batulah kalau kita tengok Nabi Adam makan buah khuldi tu apa, insya-Allah kita akan cerita lain kali, malam ni tak sempat. Maka kita tak boleh nak kata Nabi Adam melakukan perkara haram. Dia bukan Nabi kita saja, seluruh para Nabi ni 25 ni dia tak akan melakukan benda tu haram. Kalau betul Allah larang la taqraba hadhihi syajarah fatakunanna minadh zalimin. Kalau mungkin hampir pokok ni fatakunanna minadh zalimin, dan kamu akan melakukan perkara zalim. Tiba-tiba dia bukan hampir, dia makan. InsyaAllah kita akan sebut dan ulang. Dan kita dah biasa sebut dah belum ni. Kita akan ulang lagi yang akan datang. Inilah dia hujah kalau orang kata kenapa Nabi Adam buat benda betul. Bukan menyalahi. Kerana Nabi Adam bercirikan tak khianat. Kalau dia makan perkara yang diharamkan Allah Ta'ala, bermakna dia khianat. Sedangkan declare ini bukan daripada kita, daripada Allah. Penistiharan Allah kata, Nabi, segala Nabi-Nabi dan Rasul ini amin, orang yang boleh dipercayai. Tiba-tiba dia larang Nabi buat. Itu orang yang tak boleh percaya. Mana mungkin Allah bangkit orang yang tak boleh harap, sedangkan dia sendiri yang pilih. Allah jadi lemah. Ini kita akan bincang akan datang. Sekali lagi sebelum kita akan habiskan tabligh. Wallahu a'lam.
Kita akan sambung bulan depan. Artinya kepercayaan, mustahilnya khianat, yakni nabi-nabi dan rasul-rasul itu buat apa-apa yang Tuhan suruhnya. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan ulang balik mana amanah untuk kita habiskan 9 ciri kenabian bulan depan. Dan juga bulan depan kita akan habiskan nama 25 para nabi. Habislah muka surat 8 dan 9 itu just dia sebut nama sahaja para nabi. Simple. Jadi 2 kali lagi kita boleh khatam kitab kita ini. InsyaAllah tuan-tuan, minta maaf banyak malam ni saya terpaksa habis awal dan saya juga tak sempat untuk teman tuan-tuan makan bersama. Kita terkenal dengan makan kan. Surah lain jangan makan. Sebab saya ada hajat daripada saudara kami, saudara saya sakit, dia saudara mentua saya sakit masuk ICU. Jadi dia orang minta hajat sangat. Semalam dah baca Yasin, malam ni dia minta saya pula. Semalam saya dah skip, malam ni minta hajat sangat supaya saya kondak Yasin. Jadi saya terpaksa balik awal. Tambah banyak, mudah-mudahan Allah berikan kesihatan kepada saudara, anak saudara mentua saya. Masukkan ke hospital, jantung tak sedar lagi. Jadi doktor minta supaya dengan wari-wari baca Yasin, sebab nak ditidurkan. Jadi mudah-mudahan Allah beri kemudahan kepada dia, ampunkan dosa dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.